Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera abangku yang tersayang. Apa khabar semua? Okey, so story hari ni Epiphone Les Paul. So Epiphone Les Paul ni memang menarik perhatian saya lah sebab ada beberapa ciri pembaharuan yang dah dibuat kat gitar ni. So antara yang paling ketara sekali adalah dia punya neck profile structure kan, dengan dia punya neck heel. So kalau tengok dekat belakang ni kan, yang ni plate dia memang saya buka dulu kan, sebab saya tengah servis kan. Okey. So yang ini dia punya plate dekat sini kan, dia punya neck heel kat sini, dia dah tirus kan. Dia ada bevel kat sini, so dia lepeh. Dan dia punya neck profile dia nipis. Kan? Nipis, sedap kan. Dia bila kita pegang tu macam dia chunky kan, sedap. Kan? So memang nak selesa, nak slow tu memang selesa kan. Macam kan, kalau macam kita nak riffing pun macam rasa macam sedap kan, kita nak slide riffing tu kan. Macam memang best lah kan. Dia punya apa nama ni, inovasi dia yang baru ni kan. Actually yang ni sebenarnya dah lama dah kan, cuma saya jarang lah nampak dia apa nama ni, jarang yang sampai ke tangan saya yang jenis macam ni. Sebelum ni Gibson Les Paul pun ada buat kan, Gibson Les Paul pun ada buat. Tapi Gibson Les Paul tu nampak gayanya dia masih kekalkan dia punya neck profile yang gemuk sikit kan. Tapi yang macam Epiphone ni dia macam apa nama ni, dia flat. Dia punya belakang ni flat kan. Dia punya neck profile dia tu nampak flat, lepas tu nipis. Bila kita tengok macam ni pun dia nipis kan. Kan? Dia nipis. Okey, banyak yang dah dibuat kat gitar ni. Oh ya, satu lagi, gitar ni dia ada speed coil kat sini. Dia ada pull push kan. Dia ada pull push button. So ni dia punya port pun tak sama macam biasa punya port kan. Jadi bila dah ada function speed coil ni, dia apa nama ni, humbucker tu dia jadi macam single coil kan. Kalau saya tekan tarik, dia function speed coil ni dia boleh buatkan humbucker tu dia jadi macam single coil kan. So bunyi dia jadi macam ni. Kalau saya buat split coil dia jadi macam ni. Kalau kita pakai humbucker bunyi dia gemuk kan. Kalau kita split coil dia jadi itu kalau bridge pickup. Kalau neck pickup, so kalau humbucker dia jadi macam ni bunyi dia. Kalau split coil kan. So kalau kita main humbucker distortion, so ini sound humbucker. Kalau kita buat split coil dia jadi bunyi dia macam kering sikit kan. Kalau humbucker
itulah dia kisah kita ni. Saya ni tak adalah pandai banyak mana pun kan, tapi boleh lah kan. Macam bila dia dah buat naik hill yang nipis kat sini kan, jadi saya nak solo kat belah dalam tu mudah kan. Kita ni dah dibuat reintonation semula. Okey, dia punya shader ni ada yang ke depan, ada yang ke belakang kan, sebab masa saya test tu ada yang sharp, ada yang flat kan. Lepas tu dia punya fretboard ni pun saya dah treatment balik. Saya dah bersihkan, saya dah bubur cleaner, saya dah bubur minyak kan. Minyak yang saya pakai dekat fretboard ni kan, bukan dalam kuantiti yang banyak. Saya pakai sikit je kan. Sikit tu pun kadang-kadang medium, tengok pada struktur kayu. Jadi kalau macam yang ini saya pakai medium kan, medium punya kuantiti kan. Jadi lepas saya dah bubur minyak tu, dalam selang 10 minit je saya lap dengan kain, saya gosok kan, saya sental dia sampai dia shining macam ni. Sebab minyak tu dia bila kering, bila kita lap, dia akan, sifat dia akan jadi berkilat bila kita gosok dia kan. Jadi kita ni dia pakai fret nickel size medium kan. So far okey lah, saya nak bend pun sedap kan. Penampilan lain yang menarik tentang gitar ni, Epiphone ni, dia pakai Epiphone, dia pakai Grover tuner, Grover locking, dia ada locking kat sini. And so tadi saya test memang okey, tune dia tak lari kan. Okey, saya band macam mana pun okey kan. Melainkan kalau saya letak ke lantai lah, bila saya letak ke lantai, tuner ni dia akan kena lantai kan. So bila dia kena lantai tu dia terpusing, larilah tune kan. Dia punya finishing belakang ni pun sangat-sangat menarik kan. Memang mantap lah kan. Mahogany, nampak dia punya kayu dia shining kan, kilat kan. Kan. So dia punya serial number dia punya serial number pun dah macam Gibson punya style kan. Dia jenis engrave dekat belakang headstock ni. Setup yang dah dibuat pada gitar ni adalah fret leveling. Yang ini memang banyak lah dia punya kerja kan, buat fret leveling ni. Sebab masa gitar ni baru sampai, dia punya position string action dia tinggi bang. 2mm 2mm lebih sikit kan. Memang tinggi lah kalau main. So bila saya tanya owner kata dah cuba rendahkan lah, tak boleh, dia buzzing kan. Jadi lepas saya cek tu, memanglah dia akan buzzing sebab terlalu banyak uneven frets. Okey, jadi sebagai maklumat ulangan, sebagaimana yang pernah saya cerita dalam episod yang lepas, biasanya kebanyakan gitar-gitar mass production macam ni kan, memang akan selalu ada timbul masalah uneven frets, disebabkan workmanship oleh pekerja kilang. Okey, jadi macam saya pernah cakap sebelum ni, air tangan pekerja kilang dengan air tangan luthier ataupun pemain gitar dia tak sama bang, dia lain. Jadi gitar ni saya dah buat dengan penuh kasih sayang kan. Macam kita makan masakan ibu dengan kita makan masakan kat hotel kan. Kat hotel tu memang sedap bang, memang sedap kan, memang buffet macam-macam ada kan. Tapi dengan masakan mak kita tu, nasi, kicap, telur goreng cukup bang. Settle. Sebab apa? Mak kita tu sayang kat kita kan. Mak ke isteri ke kan, mana lagi sedap. Masakan mak kan dekat hotel. Kat hotel tu memang sedap, tapi rasa kasih sayang tu tak ada kan. Macam itulah yang saya masukkan antara pekerja kilang dengan luthier gitar. Dia tak sama air tangan dia. Gitar ni macam bila dah buat fret leveling, tali pun dah rendah, lepas tu dia tali tu dah terasa lembut. Jadi bila kita nak buat tapping tu rasa best, sebab terasa dia punya balance tu kan. Macam rasa macam bila kita nak tekan tu sedap lah kan. Punya fret wire pun dah kilat kan. Dah kilat, lepas tu dia licin, dia smooth. Bila dia dah smooth tu, kita nak buat macam ni senang. Kan. Senang kita nak buat. Lepas tu tali tu dah rendah, lembut kan. Memang sedap lah. Kalau kita pakai neck pickup, jadi yang mana kaki speeding tu, kalau macam setup macam ni memang sesuai lah. Setup yang saya dapat achieve untuk gitar ni adalah 0.75mm. So memang rendah lah kan. Memang sedap lah main kan.
kan. So tali rendah tu dia subjektif kan. Kebanyakan owner yang nak tali rendah tu dia suka setup yang macam ni kan. Banyak feedback yang saya tengok macam yang ini, dia punya style construction neck ni dia lebih kepada modern style kan. Jadi memang sesuai lah kalau kita nak buat tali rendah kan. Kalau yang jenis chunky gemuk tu kan, yang macam gitar Gary Moore tu, dia tak boleh rendah sangat, dia kena tinggi sikit.